Bukan semua ada waktu kita susah dan senang. Yang senang ni ramai, tapi bila waktu kita susah ni bukan semua akan ada. So bila ada orang-orang macam tu, kita kena appreciate lah. Kita kena hargai. Aira, bukan apa Aira sebenarnya nak awak ada orang kata apa sejarah bersama seseorang yang baru-baru ni muncul nama dia sebab kes duit diambil, lepas tu dituduh kembali seorang yang mengambil ganja lah, macam-macam cerita kan. Fifi Azmi. Oh okey. So awak ada sejarah bersama dengan dia sebenarnya kan sebenarnya. Jadi awak cerita pasal duit tu dululah. Dia sebelum ni selalunya diam je orang dia kan. Jadi bila dia bersuara begitu selalunya yang awak tahulah benar memang betul lah sebenarnya. Okey, sepanjang kenal Fifi, kita memang kenal sangat lama. Kita bukan setakat kenal, kita juga sangat rapat dan kita bekerja sama dalam banyak projek. Even before dia terlibat dalam lakonan pun, saya adalah antara orang yang dia minta tolong untuk manage dia dari awal. Dari istimewa dia macam tu ke? Kita bagi saya siapa yang rapat dengan saya istimewa lah. Dah lah, kita memang rapat, kita pernah bersama lah kan. Okey, sepanjang kita bekerja sama lebih more than 5 years lah. Saya dengan Fifi personally, kita tak pernah ada any issue tentang salah guna ganja ke, ataupun in terms of duit ke, ataupun apa benda-benda yang kita tengah dengar sekarang. Sebab bagi saya Fifi adalah seorang pelakon yang saya sendiri pada masa tu yang tengah rapat dengan dia pun saya sangat adore dia. Saya sangat amazed dengan dia punya bakat. Kadang-kadang saya ada rasa macam ya Allah, bestnya tengok kau ni kan. Sebab dia, bagi saya, dia very natural and then dia sangat committed. Kalau kita tengok dalam masa tu, kalau kita tengok dalam Wira, masa tu saya masih manage dia, saya boleh nampak dia memang bagi 150% lah full commitment dari segi training. Dia seorang yang sangat committed dalam tanggungjawab yang diberikan lah. Jadi kalau dia bersuara mengenai tiba 15,000 diambil tu, memang benda tu benar lah sebenarnya. Kalau tidak mungkin dia takkan bersuara begitu sampai umum sekali dia bagi tahu. Okey, kalau untuk yang tu saya tak berani nak komen sebab benda yang berlaku tu dah diselepas saya. Jadi benda tu di antara Fifi dan PA dia sendirilah. Jadi saya rasa saya tak boleh nak komen sebab saya pun tak ada dalam situation tu. Jadi itu mungkin isu yang berlaku antara dua orang lah. Yang Haidar boleh confirm, dia bersih Sepanjang dengan saya, kita kerja memang tak ada any issue. Benda kecil-kecil biasalah kan. Benda kecil-kecil tu biasanya proses kematangan setiap seorang tu lah. Untuk dia membesar tu adalah benda-benda yang terkantoi sikit tu, kena ketuk baru jalan lah. Itu semua normal lah kot kan. Tapi sepanjang saya bekerja sama dengan dia, even dari hosting podcast malam Jumaat ke apa, dia memang sangat senang bekerja sama. Even kita berlakon together pun kita dah, orang cakap, senang lah, senang. Apa reaksi awak bila sekarang kita dapat tahu dia pun nak bertunang, dah bertunang. Oh, dia dah tunang. Merisik. Oh, oh dia tak nak bertunang. Oh, okey. Saya rasa sangat happy juga sebab bagi saya secara personal dengan dia, saya rasa Fifi memang seorang yang dalam kehidupan dia perlukan seseorang. Dia kena sentiasa ada seseorang untuk guide dia. Jadi bila kalau apa cerita yang kita dengar, dia pun dah start merisik semua, saya tumpang gembira dan saya sentiasa mendoakan kejayaan dia dah dalam karier yang dia ceburi dan juga cepat-cepatlah kahwin dan dapat baby comel-comel kan. Apa istimewanya Fifi dulu ni sebenarnya? Satu benda bagi awak lah. Istimewanya dia? Apa istimewanya? Oh. Dia menjadi memikul. Jangan. Okey. Fifi bagi saya dia ada hati yang mulia. Dia seorang yang berhati mulia, dia cute lah kan. Cuma proses kematangan seseorang tu mungkin berbeza untuk setiap manusia. Jadi dia juga akan belajar sikit sebanyak, dia akan belajar dari satu peringkat ke satu peringkat. Dan bila bila dia dah bertemu dengan orang yang betul-betul dengan dia sekarang ni, dah pergi ke next apa orang cakap, next step ni, selain daripada saya doakan kebahagiaan diorang, saya juga harap Fifi boleh sentiasa berfikir dengan matang sebelum membuat apa-apa keputusan. Sebab kadang-kadang orang yang ada dengan kita, yang sayang dengan kita ni, bukan semua ada waktu kita susah dan senang. Yang senang ni ramai, tapi bila waktu kita susah ni bukan semua akan ada. So bila ada orang-orang macam tu, kita kena appreciate lah. Kita kena hargai. Ada hard feeling lagi ke sikit-sikit ni? Bukan. Maksud saya ini general lah kan. General lah kan. Saya personally dengan dia sepatutnya sekali dah ada hard feeling, nothing else. Tak ada apa. Plus kita pun masing-masing ada career masing-masing. So
kita rasa, saya sendiri happy tengok kejayaan dia sekarang. Saya tumpang gembira. Awak happy tengok kejayaan dia, awak happy tengok dia dah melangkah ke depan. Awak sendiri? Saya sendiri tengah, I'm working on it. So sekarang ni saya... Yang mana tu? Itu kerjaya ke personal? Working on it tu. Okay, untuk macam dari segi career, yelah, of course lah, saya tengah fully 100% fokus on my career dulu sekarang ni. Dan saya percaya bakal isteri saya dah tersedia dengan izin Tuhan nanti. Dah ada ke dah tersedia? Maksudnya dengan izin Tuhan nantilah. Oh nanti, belum ada lagi lah. Belum ada lagi. So masih terbuka lah hati tu. Tapi saya dapat rasa dekat lah. Oh dekat? Tapi tak tahulah kenapa. Tapi mungkin juga Tuhan bisik benda ni supaya okey dah, aku nak engkau fokus kat kerja kau, sebab benda ni akan datang sendirinya. Kan? Pun jugalah tu. Dekat dengan Nafis baik. Dengan? Nafis pernah berapa kali? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah jumpa. Tak ada jawab dah tadi. Oh dah tak ada jawab. Ada soalan ke? Nak sambung yang pasal ni juga. Uru-uru mengatakan mungkin awak akan tercalon dalam anugerah pelakon baru kan. Jadi anugerah pelakon baru popular. So kalau tercalon, apa perasaan? Saya sebenarnya benda ni tak pernah terlintas langsung dalam pemikiran saya. Sebab terjebaknya saya dalam industri ni pun, saya rasa satu benda yang sangat tiba-tiba lah. Tiba-tiba, walaupun benda ni saya memang minat daripada dulu, cuma percaturan Tuhan tu dia buat pada masa yang tepat kan. Tapi fokus saya sebenarnya bukan pada award lah. Cuma sekarang ni saya lebih nak orang tahu hasil lakonan saya. Sebab saya terlalu baru dan saya nak polish my acting skill dulu. Sekiranya ada rezeki dekat situ, saya ambil tu sebagai satu semangat lah untuk saya terus buat lagi baik lah. Benda tu sebagai macam satu, apa orang cakap, not to say achievement kot. Sebab saya rasa saya tak achieve apa-apa lagi kan, secara personalnya. Sekarang ni saya cuma nak bagi all out dalam lakonan saya dan dalam projek-projek yang saya tengah buat. Tapi sekiranya tercalon, saya bersyukur sangat lah. Alhamdulillah lah kan. Ya. Orang dah bagi kita ambil lah kan. Orang dah bagi kita ambil kan. Actually kenapa kau start lambat lah? Pada umur lebih 30 kau start. Itulah bang. Saya sebenarnya bukan abang seorang yang, bukan orang yang pertama ni. Ramai gila bila Saya tambah sikit. Ke sebenarnya memang tak berniat tu nak masuk asalnya? Saya secara jujurnya memang daripada kecil saya ikut bapak saya pergi set dah. Bapak saya adalah orang di belakang tabir dan dia juga ada berlakon. Dari kecil memang kita dah follow dia pergi set. Memang dari situ dah memang minat. So saya ambil course belajar pun ke arah broadcasting semua ni lah. Cuma mungkin lah Tuhan nak kata, kalau aku bagi kau masa kau 20 lebih ni, hancur hidup kau ni kan. Kau kena bersabar dulu, aku akan bagi kau pada masa yang tepat lah. Saya assume macam tu lah kan. Bila kau dah bermula lambat, bila kau nak kahwin? Saya dapat rasa dah dekat ni bang. Dia tak rasa rugi. Dia mesti takkan jawab panjang-panjang. Aku guna banyak kali dia. Maksudnya dia jawab dah dekat tu, maknanya dah dekat dah tu. Saya dapat rasa dah dekat lah. Cuma harap-harap benda tu realiti lah. Dia lagi cepat dari TV je. Oh tak, mana kita tahu kan.